Kalau yang boleh menjaga mafsadah umat Islam. Ketika mana umat Islam dilanggar Mongol, ada ulama-ulama Islam yang ambil sikap dalam tersebut untuk bekerjasama dengan kerajaan Mongol. Apa yang orang konten mereka? Tetapi hujah mereka kata apa? Dewan ni kalau aku tak kat dia lagi tu. Nampak kan? Pemahaman yang perlu ada dalam kita mahu yang terbaik. Tetapi dalam hidup ni tak semua kita kahwin pun kita nak suatu isteri kita paling comel sekali, paling cerdik sekali, paling kaya sekali, paling sekali. 20-30 list kita ada isteri. Bagi nak kahwin pun tidak saya bulan nombor 1. Jadi tak dapat yang segala 20 list tu dapat 10 pun alhamdulillah. Melayu 20 kita melihat dalam konteks tersebut, konteks masalah dalam tersebut perlu memahami maqasid syarak dan menentukan apakah perkara yang perlu dilakukan dalam perkara bedah. Terima kasih Tuan Tuan Bidang dia. Okey, saya ada terima 3 SMS soalan. Jadi saya rasa tidak nama patut kalau saya baca soalan ni nanti saya tak puas. Jadi soalan ni saya minta Dr. Kamarudin untuk mengubah sedikit. Salam. Kadang-kadang pergerakan Islam ni boleh dilihat memberi advantage dalam dakwah kepada non-Muslim, terutamanya dalam negara non-Muslim. Ya. Kadang-kadang pergerakan Islam ni boleh dilihat memberi advantage dalam dakwah kepada non-Muslim, terutamanya di negara non-Muslim. Maksudnya, sikap ni boleh diuntungkan ataupun mengadvantagekan. Benarkah ilmu ini? Tak sedikit bagi Dr. Kamarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tiga saudari yang bertanya ini lah. Pastinya kalau kita lihat secara ilmiah, memang kita dapati bahawa perkara yang dibawa itu bagi mereka yang non-Muslim akan menyokongnya. Dan ada beberapa perkara yang memberi kelebihan atau advantage kepada mereka. Namun pastinya juga apa yang disebutkan itu merosakkan asas dan dasar pokok Islam itu sendiri, yang mana kita tidak boleh bertuan langsung sekalipun kita mahu berdakwah atau kita mahu menarik masyarakat non-Muslim kepada Islam, kerana asas kepada Islam itu jelas. Nama ada merujuk kepada hukum hakamnya, makan minum halal haramnya dan sebagainya, yang kita tidak mungkin boleh bertolak langsung kalau tidak tersebut. Jadi persoalan-persoalan yang dibawa itu seperti mana kebebasan, contohnya kebebasan kepada mereka yang murtad untuk kembali kepada agama asal setelah memeluk Islam, kemudian itu kembali murtad kepada agama asal mereka. Semacam kita tengok memberi kelonggaran kepada mereka untuk buat apa saja terhadap agama yang mereka anut. Sedangkan ini adalah tidak ada ataupun dilarang ataupun tentang Islam, kerana membaddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukar agamanya, hukumannya adalah setelah melalui proses yang dimana disebutkan. Jadi ini adalah masalah yang berlaku kepada segelintir masyarakat Islam yang dikatakan berleluasa hari. Jadi saya kira adalah tidak wajar kalau ini boleh memberi kelonggaran kepada masyarakat Islam. Jadi saya kira mungkin bagi amalan-amalan di negara yang bukan Muslim seperti mana yang disebutkan tadi lah, ISIS berlaku di negara-negara Eropah atau negara-negara yang majoritinya bukan Islam. Memang benda-benda ini nampaknya ada. Saya pernah membaca satu tulisan yang ditulis oleh Dr. Hasan Turabi, tak silap saya. Dan apabila beliau ditanya berhubung dengan perkahwinan seorang katakanlah lelaki dan wanita asalnya ini, kedua-duanya ini adalah non-Muslim.
takdirnya satu masa si isterinya memeluk Islam. Takdirnya si isterinya memeluk Islam. Dan mereka bertanya, apakah kedudukannya? Mahukah mereka ini atau yang isterinya ini keluar agama, berpisah dengan suaminya atau kekal dengan suaminya? Seingat saya dalam bacaan saya tersebut, nasihat yang diberikan oleh kekal lagi dengan suami tersebut untuk beberapa waktu, lebih baik kalau dia mempunyai anak dan sebagainya, yang mana boleh memberi kesan kepada anak-anak tersebut. Tapi pastinya ada tempoh yang dinasihati supaya kalau ini seolah-olah jalan perdamaian dalam beberapa waktu supaya dapat diselesaikan, supaya benda ini dapat tidak memberi kesan yang buruk kepada si isteri. Dan kalau dia berpisah mungkin dari segi pendapatan ke kehidupan ke dan sebagainya, itu pernah dinasihati ceritanya. Nanti sudah berlaku di Jerman dan sebagainya dalam masalah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soalan ini jujur kepada tuan-tuan sebab berkait dengan poin tentang menteri, polisi menteri tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang isu resolusi menteri pasal mak ayah boleh bawa anak-anak ke agama mereka kalau mereka konversi. Memang ini isu besar sebelum mak ayah itu masuk Islam. Tetapi melihatkan keradusan pusat semakin tinggi di kalangan umat Melayu kita, bagaimana pandangan kantor terhadap resolusi menteri ini apabila ia disebabkan mak ayah muslim pusat, bukankah resolusi ini mempertahankan anak keluarga muslim ini? Kita sikit. Kita tak perlu kita ada yang akan menjaga resolusi tersebut tidak menguntungkan kita sama sekali. Sebab apa resolusi tersebut, kalau seorang tu melihat, pertamanya nak berletak tu satu isu yang dari tackle tu, apa yang dah diselesaikan oleh NMA dan akta tadi dengan tidak berlaku semudah-mudah. Bahkan dalam NMA dengan akta juga menyatakan bahawa bila mana berlaku suasana murtad tersebut, anak-anak tak akan dikonvertkan bersama ke agama tersebut. Jadi resolusi tersebut tak menguntungkan kita sama sekali. Sebab undang-undang yang ada sebelum resolusi tersebut dah menguntungkan kita. Timbul resolusi tersebut bukan menguntungkan umat Islam, tapi menguntungkan orang lain. Kerana seolah-olah dia telah membatalkan resolusi yang akta. Tidak terbakar akta dengan NMA ni, tetapi akan boleh jadi budak di dalam memudahnya mahkamah. Tak perlu kepada itu. Akta dan NMA yang ada sudah menjaga tersebut agar tidak berlaku. Itu jawapan yang singkat. Yang diselesaikan. Okey, soalan ini juga kepada permintaan kepada Ustaz lah. Mungkin nanti kawan juga perlu kupas sikit. Ini soalan terkait tentang isu terorisme. Adakah ini soalan ini bagus? Adakah ucapan selamat hari Natal, selamat nyambut dan bosan dan lain-lain adalah dikira kesan daripada fahaman liberal? Tapi lebih lagi ucapan itu digantung sebagai banner di masjid-masjid dan sekolah pun ada. Ya, tuan-tuan nampak tiba-tiba. Saya lihat hari ini bergerak masyarakat. Mohon dijelaskan ini. Terima kasih. Okey, beginilah ya. Ini juga perbincangan yang besar di dalam agama. Nak dikata nak banyak. Kalau panjang boleh bercanda, kalau panjang boleh dikata. Ada dua perkara, ada dua pandangan ulama dalam hal ini. Kalau kita buka dalam kitab-kitab tadi itu juga ada dua pandangan tertentu yang dimintakan. Yang pertama, jika sekiranya perayaan tersebut ada orang yang kata haram secara total, apa juga perayaan sama ada bangsa ke agama ke yang tidak pernah dibenarkan oleh syarak secara langsung dengan nas, maka sebarang ucapan ada diharamkan secara total. Ini satu pandangan. Okey, ini satu pandangan. Saya kena adil dalam hal ini lah. Ini pandangan yang pertama. Jadi apa juga ucapan-ucapan kepada perayaan-perayaan yang tidak ada kena dengan Islam, yang tidak pernah di-endorse, yang dibenarkan oleh Nabi SAW, maka tidak ada ucapan hal-hal tersebut yang dibenarkan. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua adalah pandangan yang membenarkan kepada perkara-perkara yang bukan berbentuk keagamaan. Umpamanya Tahun Baru Cina. Betulkan saya kalau saya Islam, saya difahamkan
Saya bukan orang Cina, saya tak tahu. Tapi saya difahamkan tahun baru Cina tidak ada kena-mengena dengan kepercayaan keagamaan. Itu adalah kepercayaan bangsa Cina. Bila dia merayakan benda tersebut, maka dibenarkan. Acap bumi tak boleh. Sebab acap bumi adalah perayaan keagamaan. Timbul satu isu yang timbul, perayaan hari Natal. Okay? Pandangan saya secara peribadi, nak kata saya radikal ke, tak ada liberal ke, Allahuakbar, segala ucapan di Fabali, apa benda pada saya, itu benda yang tak dibenarkan dalam syarak. Minta maaf kalau tuan-tuan berpegang sebaliknya, dan tuan-tuan mempunyai nas yang lebih kuat, beritahu saya. Saya adalah orang yang terhukum untuk berbincang dalam skop syariat, bukan dalam skop liberal. Kalau tuan-tuan ada nas syarak yang lebih kuat daripada pandangan tersebut, beritahu saya. Ulama dulu pernah orang tanya dia, Imam Malik orang tanya dia, bagi satu pandangan. Dia kata, orang tanya dia, ahad dan najibul tahu ahwa sawabun mutlak. Benda yang kau sebut ni, adakah benda yang confirm betul? Dia kata, man yarti la'allahul khata'ul mutlak. Siapa tahu mungkin inilah yang sebenar-benarnya salah. Tapi inilah pandangan yang terbaik yang aku faham berdasarkan syarak. Siapa yang ada pandangan lebih baik, beritahu. Saya juga kata benda yang sama dalam kepompong syarak, bukan dalam kepompong liberal ataupun kepompong lain. Pada saya tak boleh, pandangan peribadi saya tak boleh. Cuma timbul perbincangan adalah perbincangan Christmas. Ini ada perbincangan ulama. Kalau tuan-tuan buka, minta maaf, Facebook satu kumpulan Ikhwan Muslimun, dalam website dia ada bagi ucapan selamat menyambut kelahiran Isa bin Maryam. Selamat menyambut kelahiran Isa bin Maryam. Apa tak? Dia mengalu-alukan kedatangan Isa bin Maryam. Dia tidak mengalu-alukan perayaan Christmas. Isa bin Maryam ni baguslah. Kalau tuan-tuan tak pakai, tuan-tuan berislam. Dia Nabi yang tak boleh siapa pun kata tak bagus. Kalau dia meraihkan kedatangan Isa, kita juga meraihkan kedatangan Isa. Ashura, kenapa Rasulullah menyuruh kita sunat puasa Ashura? Kenapa pada hari itu adalah hari Musa diselamatkan, Nuh diselamatkan. So Allah kata apa? Kalau itu betul hari yang Nuh diselamatkan, kamilah orang yang lebih layak untuk meraihkan bersama-sama Nuh. Kita meraihkan kedatangan Nabi Isa. Ikhwan menghantarkan surat meraihkan kedatangan Nabi Isa, bukan meraihkan Kristus dalam kepompong agama Kristian. Kesimpulannya, jika sekiranya dalam kepompong agama, maka itu tak dibenarkan. Kalau tuan-tuan surau sopah ke, tak kira sopah ke malam ke, yang ada utama tersebut, yang ada banner yang sebagainya yang menggambarkan dekor raya ke apa ke, pandangan peribadi saya mungkin silap. Kalau saya salah, betulkan saya dan bagi nas hujah yang kata saya salah. Pada saya, tidak sepatutnya orang Islam untuk memberi ucapan apa sekalipun yang berbentuk keagamaan, meraihkan seolah merasakan bahawa agama tersebut benar kepada kawan kita. Sama ada ini termasuk dalam fahaman pluralism ataupun tidak, saya nak cakap tak berani, tapi tak betul insya-Allah. Memang isu ini pernah dulu timbul apabila bilangan daripada kalangan ahli politik, khususnya menteri, membuat apa yang disebut sebagai kongsi raya. Dulu apabila berlakunya kongsi raya ini, timbullah masalah apakah status atau hukum kepada sambutan ini. Dan saya masih ingat Jabatan Mufti Negeri Perak memang pernah mengharamkan sambutan yang istilahkan sebagai sambutan agama seperti mana yang dimuka oleh tadi. Dan saya masih ingat juga hal-hal yang disifatkan berunsur budaya yang tidak ada nilai-nilai agama pada sambutan tersebut diterima dan dianggap harus atau boleh. Itu saja mereka. Terima kasih penjelasan daripada ini tentang isu ucapan kepada agama. Baik, saya ingat kita telah sampai di penghujung sesi forum untuk kali ini. Kita kembali balik kepada topik kita bahaya, ia ancaman terorisme terhadap pemikiran terhadap umat Islam. Dan saya harapkan sesi forum pada malam ini memberikan gambaran, penjelasan kenapa fahaman ini bahaya, dan bagaimana kita sebagai umat Islam harus melihatnya dan bagaimana apakah tindakan yang kita harus lakukan. Ini sebagai pusingan rumusan, saya minta kedua majlis untuk
untuk berikan sedikit rumusan ya, bahaya tak bahaya zaman ini dan apakah kita sebagai macam pandangan yang boleh dimainkan. Silakan. Muslimin, para jemaah muslimat Allah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara mudahnya kalau kita perhatikan terdapat beberapa prinsip yang boleh menjadi pendokong ataupun dasar asas pada pegangan liberal. Pertama, dia sifatkan mereka ini kalangan yang membuat tafsiran terhadap Islam secara non-literal ataupun disebutkan juga sebagai contextual ataupun substantial, yang ada unsur yang bukan literal. Itu pertama. Kedua, kalangan ini juga biasanya mendakwa bahawa Islam perlu memisahkan unsur-unsur di dalamnya yang dikira sebagai kreasi, ciptaan ataupun rekaan tempatan, dan juga nilai-nilai universal seluruh manusia. Maksudnya ada benda-benda dalam amalan dan juga pemahaman yang mana itu lebih kepada budaya setempat yang mana perlu ditolak. Bagi mereka ni lah, kadang-kadang nilai-nilai fundamental yang universal, itu yang patut diterima dan dipegang. Yang ketiga, disebutkan bahawa umat Islam juga hendaklah jangan menganggap dirinya terpisah dari umat yang lain, seolah-olahnya menganggap mereka tinggi, hebat, dan melihat orang lain seolah-olahnya rendah ataupun terasing daripada diri mereka. Jadi isu inilah yang kemudiannya membawa kepada pandangan-pandangan yang akhirnya mengizinkan kahwin berbeza agama. Sebab yang kita asingkan diri daripada agama-agama lain seolah kita berbeza daripada mereka, tak boleh. Jadi itu antara cadangan yang ataupun idea-idea utama mereka. Seterusnya, yang keempat, mereka juga menyatakan bahawa struktur sosial yang ada dalam masyarakat istilah secara jelas memisahkan antara kekuasaan politik dan kekuasaan agama. Ini sekularisme. Sebab satu istilah pendek yang sering kali disebutkan kepada mereka ini di Indonesia adalah civilis, iaitu sekularisme, pluralisme dan liberalisme sebagai civilis. Itu gelaran kepada popular. Hampir-hampir dengan satu penyakit kelamin lelaki. Mereka itulah yang dapat saya simpulkan, saya ringkas apa yang baik, apa yang bermanfaat, sama-sama lah kita gunakan menjadikan teladan dan sepadan. Apa yang salah, apa yang kurang, memang kelemahan dan kekurangan diri saya yang tidak mempunyai ilmu berhubungan dengan tersebut. Aku lupa dihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kesimpulan saya dengan perbincangan yang kalau pertanyaan saya adalah isu ini merupakan isu yang bahaya bagi saya terlalu. Isu ini merupakan isu yang menyentuh kita secara langsung, dan berbahaya di isu ini merangkumi segala-galanya, merangkumi diri kita, merangkumi keluarga kita, merangkumi masyarakat kita, dan merangkumi negara kita. Nak gambarkan besarnya isu ini, siapa yang boleh menjamin bahawa anak-anak kita tidak terpengaruh dengan fahaman kita? Tuan-tuan bayangkan kita didik anak-anak kita untuk faham Islam, baca Quran. Tuk satu hari dia balik pada kita, dia kata pada kita, actually Quran yang dibaca bukan lagi cerita. Dia hanya sekadar suatu kitab yang menceritakan yang di dalam kitab tersebut ada unsur bahasa Arab, ada unsur-unsur masyarakat Quraisy untuk menguatkan superioriti dia ke atas bangsa-bangsa yang lain dan segala-galanya. Dan kita tak perlu pun sebenarnya beramal sangat dengan Quran ni. Kita ambil konsep saja, itu yang dikatakan konsep. Kita ambil konsep saja. Jadi tak perlu sangat nak sibuk-sibuk. Mau tak demam kalau kita lengkung tidak silap bulan jatuh bangku dia. Bahaya. Siapa yang boleh menjamin perkara tersebut tak berlaku pada keluarga? Masyarakat kita